Yat kembali. Cik Yat sekarang ni berada di Bidara House. So, Cik Yat nak tengoklah progres hari ni. So, hari ni sepatutnya orang orang pipe dengan orang elektrik datang untuk pasang conduit. So, plaster still ongoing lah. Ini kerja-kerja plaster tengah jalan. Tak seksi jugalah abang tu. Tak boleh tengok lama-lama. Okay. So, alright. So, Cik Yat hari ni Cik Yat datang balik sebab ada kerja pipe. Hari tu Cik Yat check. So, ada benda yang nak kena betulkan lah. So, Cik Yat minta dia betulkan. So, ada kerja pipe sebab ada hari tu kita dah minta dia betulkan lah. So, hari ni Cik Yat nak kena tengok balik lah sama ada benda tu betul ataupun tidak. Tolong pegang. Jangan live. Ni Cik. Ni shower ni. Pipe ni nak bawa naik atas untuk shower. Kepala shower. Bukan. Tak, yang itu satu. Betul, itu betul. Lagi satu untuk kepala shower. Ni. Ini untuk yang tu. Water heater. Ini lagi satu untuk kepala shower. Daripada sini. Tinggi sikit, 7 kaki. 7. Sini. Lepas tu ini bawah. Tempat ambil air semayang. Bawah dia. Sini pakai stopcock. Ini untuk kepala shower pakai stopcock. Ini bawah ni turunkan sikit untuk yang ni, turun untuk tempat ambil air semayang. Sini sampai sini bawah sikit je. Lepas tu ini stopcock. Betul ni. Lepas tu nanti ini pasang tu. Yang tu. Pasang sini. Tu ni kepala untuk ambil air semayang. Ini bawah sikit sini. Tinggi sangat. Tak mau. Sini cukup. Sini nak turun bawah sikit. Sini. Pindah sini untuk tempat ambil air semayang. Ini atas ni, tapi ini 7 kaki. Ini 7. Ini nak naik 5 kaki. Sini 4, nak naik lagi 1 5 kaki sini. Sini naik sini 5 kaki. Ni tip ni. Daripada sini, ini 4. Yang ni 4 kaki. Nak naik lagi 1 kaki. Sini. Kepala pipe ni pindah sini. Yang untuk ni untuk heater punya. Betul. Yang betul. Tapi dia 5 kaki. 5 kaki sebab nanti itu kita nak atas sikit. Biar tak apa 5 kaki pun tak apa. Sampai. Boleh sampai. Tangan sampai. Yang ni nanti sini. Ni tanda sini. Betul. So ni. Yang ni untuk yang ni naik. Shower parat ni. Sini. Kepala shower. Kepala shower. Ini
nanti kepala shower sini. Sini kepala shower. Ini kepala shower. Dia punya ni bawah sini. 3 kaki. Dia punya ni bawah sini 3 kaki. Sini. Sinilah. Sama baris Sebaris. Ini turun sikit. 7. Yang ni 4. Ni 4 kan? Ni. Kali kalau check kan, ni 4. Nampak tak ni 4? So yang ni dia nak kena naik 7. Daripada mana? Daripada beam lah. Daripada sini. Daripada situ 7 kaki. Naik lagi 3 kaki. 3 kaki dah kan? Sebab nanti selalunya nanti kan. Sini. 3 kaki sini. Sebaris, satu baris. Satu lari. Satu lari ni. Dia sebaris sini. Ni tempat ambil air semayang. Ni tempat ambil air semayang sini. Tempat ambil air semayang. Betul. Yang ni atas dia sini. Ni naik sebaris sini. Ini tempat kepala. Okey. Okey. Tadi Cik Iyad terangkan dekat orang paip. Tapi sebab kita punya orang paip kita okey. Sebab orang paip kita OKU. So kita kena terangkan betul-betul lah dia punya kedudukan dia. Rezeki orang kan kita tak tahu kan. So kita hanya bekerjasama je lah dengan siapa-siapa yang kita rasa ada skill untuk kerja tersebut. Dan kita terangkan betul-betul lah cara untuk macam mana nak buat. Dia punya position dia untuk pipe tu. So yang tu je lah. Yang lain Cik Iyad tengok okey. Dia punya pemasangan pipe je. Hanya position untuk kedudukan kepala untuk shower. Dengan dia punya untuk tempat ambil air wuduk lah belah bawah. Sebab Cik Iyad memang concernkan daripada segi design tu. So kita tak naklah kita nampak nanti macam kedudukan shower, lepas tu dia punya tempat liver dia, lepas tu tempat air semayang tu agak bersepah-sepah. Sebab kita punya bilik air kita tak terlalu besar. So kita kena jagalah dia punya position dia. So hari ni kerja elektrik tengah berjalan, diorang dah buat positioning. So macam ni lah, diorang dah potong sikit. Nampak tak? Tak nampak. Dia dah potong sikit macam ni. So nanti lepas dia tebuk lah. So bunyi bising-bising tu. Bunyi bising tu adalah diorang tengah tebuk sebenarnya. Jom. Saya tunjuk. Dekat belah sana. So Cik tak nak masuk dekat sana lah. Diorang tengah buat kerja. Okay. So ni yang diorang dah buat. So nanti dia akan pasang conduit dengan dia punya box dia dekat sini. So actually sebenarnya kita sepatutnya kerja-kerja ni kita jalankan sebelum plaster. Tapi disebabkan hari itu adalah hari perayaan dan kerja plaster kita ni kebanyakannya non-Muslim lah yang buat, Chinese. So Chinese dia raya 1 hari 2 hari je lah dia cuti. So untuk kerja elektrik ni dijalankan oleh Syarikat Bumi Putra. Syarikat Bumi Putra. So diorang cuti hari tu raya seminggu. So tak apa, sebab plaster tu kita jalan dulu sebab tak ada masalah. Nanti kemudian diorang akan tampal balik sebab nanti kita akan skim licin dekat sini. So dia tak ada masalah pun sebenarnya kalau kerja plaster tu kita nak jalan dulu. Ni ada kerja pembetulan lah sikit untuk kedudukan pintu masuk. Okey. So So hari ini pasal Bidara House, tu sekarang kerja-kerja yang dijalankan untuk Bidara House, kita buat plaster, kita buat kerja pipe, kita buat kerja elektrik.
So insya-Allah dalam minggu depan kita akan start untuk kerja licin lah belah dalam. Dan kerja-kerja lain insya-Allah kita akan proceed selang lagi 2 minggu. So rasanya progres berjalan dengan lancar, alhamdulillah. So kita expecting seperti yang Cik Yat ada cakap sebelum ni, kita expecting untuk Bidara House kita nak siapkan dalam bulan 9 insya-Allah. So doakan supaya progres perjalanan binaan untuk Bidara House berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Agak penat. Sambil bercakap sambil berjalan. Bukan semua orang mempunyai kemahiran begitu. Bila berjalan sambil bercakap agak memenatkan. Jom. Ni geng-geng plaster. Live tau, satu Malaysia boleh nampak. Okay. So barang-barang yang kita kerja bumbung, insya-Allah minggu depan kita start balik. Sebab hari tu disebabkan oleh kekurangan material. Mungkin dalam keadaan yang kita baru open balik operasi dan manufacturer pun dalam proses untuk nak producekan material. So banyak material yang dekat dalam hardware ni cepat habis lah. So bila kita nak minta tambahan tu agak susah sikit sebab bila material tu dah habis dah kita kena cari dekat tempat lain. Tapi alhamdulillah akhirnya kita lengkapkan jugalah material yang tak cukup tu. So insya-Allah dalam minggu depan orang bumbung akan datang balik untuk pasang kerja-kerja perabung dengan balance genting yang tak siap lagi. Cik Yat belanja kedudukan rumah ni sekarang. Ni keadaan rumah di Bidara House sekarang. Ni keadaan Bidara House sekarang. Okay. Dia daripada luar kita tak nampak perubahan apa-apa. Tak banyak sangat nampak perubahan. Dia banyak perubahannya dekat ada belah dalam. So kerja-kerja banyak kita jalankan dekat belah dalam lah. Kita buat kerja plaster, kita buat kerja untuk pasang conduit untuk elektrik, kita pasang untuk pipe air. So everything in position lah. So alhamdulillah semuanya Cik Yat sangat puas hati. Kerja-kerja yang sedang dijalankan sekarang ni. So Cik Yat memang sangat mengharapkan kerja ni memang dia on track, on progress dan kita boleh dapat siapkan rumah ni on time dalam bulan 9 nanti. Sebab kita by contract. Okay? So kalau kita by contract ni kita ada construction agreement lah. So dalam construction agreement ni kami patut siapkan rumah Bidara House ni. Bidara House kami patut siapkan sepatutnya dalam bulan 7. Tapi disebabkan oleh PKP dalam 2 bulan lebih kami tak boleh jalan kerja. So kami mohon extension of time. Maknanya pertambahan masa kepada pihak tuan rumah lah. Dan dijangka rumah ni dapat disiapkan dalam hujung bulan 9. So untuk kontrak ni dia punya perjalanan untuk binaan ni sebenarnya 6 bulan kontrak kita. So kontrak kalau kata kita tak siap, biasalah kita akan kena bayar denda lah kita akan kena bayar denda dan kita kena bayar kepada tuan rumah. So kita tak naklah kita mempunyai kos yang lebihan dari disebabkan oleh perkara-perkara macam tu. So at least tuan rumah pun dapat rumah di on time dan kita pun dapat menjimatkan kos kita juga. Cik memang sangat suka view dekat area sini. Sangat tenang, sangat hijau. So bila every time Cik Yat datang, dia memang sangat seronok. Especially tuan rumah ni dia suka tanam dekat belakang tu kan. So area ni memang area kampung. Area kampung.
sebenarnya kawasan ni dekat dengan laut ni. Dalam lebih silap cik dalam 1 kilometer lebih daripada kedudukan rumah ni adalah laut sebenarnya. So rumah ni dia berdekatan, dia macam tengah-tengah kampung yang boleh menembusi ke tempat lain satu, dan satu lagi boleh menembusi ke bahagian laut. Cik Yat masa kecil-kecil dulu, mak saudara Cik Yat, bapa saudara Cik Yat seorang polis di Negeri Sembilan lah. So dia banyak berkhidmat di balai-balai polis sebagai ketua balai polis di Teluk Kemang, Port Dickson. So kebanyakan kedudukan balai polis tu berdekatan dengan laut. So every time kalau cuti sekolah, Cik Yat akan cakap dengan mak Cik Yat, boleh tak Cik Yat duduk bersama-sama dengan mak saudara Cik Yat tu. Sebab Cik Yat kadang-kadang kan bila duduk rumah dia tu, so pagi-pagi nanti abang saudara Cik Yat bawa sepupu Cik Yat dengan Cik Yat sekali dengan abang Cik Yat. Kita orang akan pergi mandi laut lah. Macam seronok lah zaman dulu-dulu. Dia punya keadaan masa tu tak sama macam sekarang lah. Sekarang ni macam sangat, sebab situ macam sangat membangun. Ada orang jual apa semua. Macam dulu, dia macam sekadar tak ada apa-apa. So kalau kita pergi dekat laut tu, memang tak ramai sangat orang. So dia tak macam sekarang punya Teluk Kemang lah. Teluk Kemang sekarang dia sangat membangun. Dan especially macam sekarang ni pun, kita pun rasanya tak sama macam dulu. Kalau dulu, mak kita tak kisah pun sebenarnya kalau kita pergi balik sekolah sendiri ke, ataupun kita pergi kedai sendiri ke, naik basikal seorang-seorang ke, dia tak ada perasaan takut tu. Sebab kes jenayah dulu tak sama dengan kes jenayah sekarang. Kalau dulu, Cik Yat boleh balik daripada sekolah, nak sampai kat rumah Cik Yat tu lebih kurang dalam 3 kilometer jalan kaki je. Jalan kaki je. Tapi zaman sekarang, even Cik Yat pun sebenarnya tak berani untuk anak Cik Yat tu balik sendiri, jalan kaki sendiri. Sebab keadaan sekarang tak sama macam keadaan yang dulu. So, kita kena jaga-jagalah. Jaga-jaga anak kita. Bukan kita terlalu manja sangatkan anak kita. Tapi keadaan sekarang tu berbeza dengan zaman kita dulu. Okey. So hari ini Cik Yat hanya berada di Bidara House saja sebab hari ini hari Sabtu. So Cik Yat sempat untuk sampai di Bidara House saja. So insya-Allah Cik Yat akan live lagi. Cik Yat akan berkongsi lagi cerita-cerita, story-story, lepas tu kisah apa yang Cik Yat lakukan, lepas tu macam mana progres dengan Bidara House, macam mana progresnya Cousins House, macam mana progresnya projek-projek Cik Yat yang lain. InsyaAllah Cik Yat akan live lagi di masa yang akan datang. Itu saja daripada Cik Yat. Harap kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.